Sekarang kita berada di dalam topik satu untuk kursus ini, iaitu pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Mari kita baca, dengar dan hayati sinopsis bagi topik pertama ini. Jom baca bersama-sama. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun, tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Itu adalah singkatan PRK, KOL dan PCK. PRK itu bukan pilihan yang kecil dia adalah pra-kolonial. Sifat dan kepahaman mengenai etika berciri moden diperkenal dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Sebelumnya, pada era pra-kolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan adat, iaitu adat istiadat dan adat resam, merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu. Telah wujud mendukung sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika tradisional dan moden tersebut telah tergarap pada era pasca kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Inilah kekuatan kursus ini Jadi, banyak poin-poin yang kita perolehi, antaranya iaitu acuan Malaysia, evolusi sejarah Malaysia iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial, adat tradisional dan moden, dan yang paling penting ialah penghayatan. Penghayatan. Mari kita lihat sinopsis ini dalam bentuk lain yang boleh membantu kita memahami fokus topik ini. Kita tahu bahawa etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun tahap penghayatannya berbeza-beza antara kita kerana kita dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biologi kita. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarah negara ini, iaitu zaman pra-kolonial, iaitu zaman tradisional, zaman kolonial semasa penjajahan, dan zaman pasca kolonial, iaitu moden yang kita hidup sekarang Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenal dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah ke seluruh dunia termasuk negara kita. Sebelumnya pada era pra-kolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan adat merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu. Telah wujud konsep adab dan adat ini telah wujud mendukung sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional dan peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika, iaitu tradisional dan moden, telah tergarap pada era pasca kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat dahulu dan sekarang. Yang penting kita perlu fokus kepada penghayatan. Dalam topik ini kita meletakkan objektif bahawa anda semua akan dapat menggunakan alat analisis yang akan dibincangkan untuk memikir, menganalisis dan menghayati etika dan peradaban di negara kita. Dengan itu kita akan dapat melihat idea, proses dan praktis etika dan peradaban di negara kita sekarang. Kenapa etika dan peradaban penting kepada diri kita? Sebagai seorang manusia, kita lahir, membesar dan menjalani kehidupan melalui pembelajaran tidak formal dan formal. Manusia dijadikan Tuhan dengan keupayaan belajar dengan berbagai cara, iaitu mendengar, melihat, berfikir dan akhirnya dizahirkan dalam tingkah laku bagi menjalani kehidupan setiap hari dari lahir sehinggalah kita meninggal dunia. Menguasai etika dan menghayati peradaban bermakna penting bagi kita untuk belajar, mendengar, melihat, berfikir dan bertingkah laku sebagai seorang manusia yang baik. Justru itu menghayati etika dan peradaban dalam negara kita ini
dapat menjadikan kita kenal asal-usul adat istiadat dan adat resam kita ataupun etnik dan masyarakat asal kita yang telah diwarisi dari generasi terdahulu. Menghayati etika dan peradaban yang kita sulam, kita juga akan dapat menghayati etika dan peradaban yang kita sulam dan adaptasi dari wilayah alam Melayu yang lain dan zaman kolonial yang dilalui oleh negara kita. Semuanya supaya kita dapat memiliki kepribadian yang tinggi, saling hormat menghormati, dapat hidup dalam keadaan harmoni, dan akhirnya dapat membina negara bangsa yang hebat sebagai suatu bentuk peradaban yang baik. Seterusnya kita akan melihat beberapa konsep yang mungkin kita pernah dengar atau tidak pernah, iaitu adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos, dan etiket. Biasanya kita akan membuat carian istilah ini dalam kamus jika kita ingin melihat maknanya yang tepat. Okay? Anda semua boleh cari guna kamus dewan, online kamus dewan di prpm.dbp.gov.my. Adab dari segi bahasa merujuk kepada pekerti, tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan sopan. Adat resam pula adalah adat, tertib dan tata cara yang menjadi kebiasaan sesuatu etnik dalam negara kita. Etnik Melayu, Cina, India, Sikh, Siam, Bumiputera, Sabah dan Sarawak, semuanya mempunyai adat resam masing-masing. Memahami, menguasai dan menghayati adat resam kita adalah satu kemestian supaya kita dapat menjalani kehidupan dalam komuniti etnik kita dengan baik. Memahami adat resam etnik lain juga adalah baik supaya kita dapat menghormati dan menjaga hubungan antara individu, keluarga dan komuniti dengan baik. Apatah lagi kita tidak boleh mengelakkan diri daripada berurusan setiap hari dengan semua komuniti di negara ini. Adat istiadat pula adalah satu bentuk peraturan yang diikuti dengan tertib dan cermat. Biasanya diamalkan dalam majlis-majlis rasmi yang melibatkan susun atau protokol yang tinggi. Di dalamnya terangkum langkah demi langkah yang melambangkan bahawa negara kita ini merupakan negara yang mempunyai peradaban yang tersendiri, yang diwarisi dan perlu dihormati oleh semua pihak. Sama ada kita yang lahir di sini, tinggal tetap, membesar di sini, ataupun pihak yang datang bekerja kat sini. Sebagai contoh, yang formula yang selalu masuk dalam TV adalah Majlis Pertabalan Dunia Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Istilah etika, etos dan etiket sebenarnya ia masih melibatkan konsep yang sama berkaitan adab, adat istiadat dan adat resam. Cuma istilah ini datang dan dibawa oleh kolonial dan kekal dalam zaman pasca kolonial atau zaman moden ini. Seringkali istilah-istilah ini digunakan dalam konteks organisasi atau institusi. Sebab itulah kita seringkali keliru apa itu adab, apa itu etika. Jika kita memahami susul masa kewujudannya, kita akan tahu bahawa ia adalah perkara yang sama. Ia cuma terkurang atau terlebih je kupasan konsepnya. Perkara yang kita alami dalam kehidupan seharian sebagai budaya masyarakat atau organisasi dan kita tidak boleh mengelak daripadanya. Konsep etika dalam konsep moden hari ini melihat kepada prinsip moral dan nilai yang baik tercendar dalam diri kita dan terzahir dalam tingkah laku kita tanpa perlu disuruh. Etos adalah istilah untuk menunjukkan ciri sesuatu bangsa. Di dalamnya terkandung identiti dan jati diri seseorang. Di Malaysia, konsep etos bangsa adalah konsep yang menjelaskan mengenai etos nasional bangsa Malaysia. Konsep ini telah diungkap secara jelas dalam ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam tahun 1992 untuk menunjukkan ciri-ciri bangsa Malaysia yang bersatu menjelang tahun 2020. Konsep ini berkaitan dengan keterikatan emosi kolektif nasional dengan sejarah sosial diskongsi, menerima pasak dan pelantar integrasi dalam perlembagaan dan mendukung tadbir urus dan pembangunan yang menjamin kesepaduan, kestabilan dan kesejahteraan hidup rakyat. Keterikatan emosi kolektif nasional ini membina kesetiaan dan kecintaan kepada negara hingga lahir semangat patriotisme dan nasionalisme yang melangkau batas etnik, agama dan wilayah. Etiket adalah istilah moden, seumpama adat istiadat. Okay? Etiket ni istilah moden. Adat istiadat ni istilah tradisional. Kini konsep ini sering digunakan dalam konsep organisasi atau institusi untuk menunjukkan tata cara, peraturan berkaitan protokol dan etiket sosial dalam majlis. Kita perlu meneliti susul masa bagi melihat bagaimana konsep adat istiadat, adat resam,
etika, etos dan etiket ini wujud dalam peradaban kita. Konsep adab, adat istiadat dan adat bersam telah ada dalam masyarakat di tanah Melayu. Pada masa itu merujuk kepada Semenanjung Malaysia lah. Okay. Kesemua konsep etika tradisional ini diamalkan dalam kepulauan, wilayah atau habitat alam Melayu. Proses migrasi dalam wilayah alam Melayu menjadikan adat istiadat dan adat bersam bertapak kukuh. Zaman prakolonial adalah zaman sebelum negara ini dijajah oleh kolonial Eropah. Sebelum kedatangan penjajah Eropah, iaitu zaman prakolonial, orang Melayu telah mengamalkan adab sopan yang tinggi. Sebagai contoh, berjalan menundukkan sedikit tubuh badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua, menundukkan tubuh ketika berjabat tangan dengan orang yang lebih tua adalah antara adab sopan yang telah diamalkan sejak sekian lama. Zaman kolonial adalah zaman di mana banyak negara dijajah oleh orang Eropah, termasuklah negara kita. Kolonial membawa adat resam mereka yang kita selalu sebut sebagai etika, etos dan etiket yang mereka hayati dalam kehidupan mereka dan mereka laksanakan dalam urusan pemerintahan mereka. Masyarakat kita pada zaman kolonial yang mempunyai hubungan langsung dengan kolonial British telah memerhati, menyulam dan mengadaptasi secara tidak langsung dalam kehidupan seharian. Dalam sistem pemerintahan, kita melaksanakan sepenuhnya acuan pemerintahan kolonial pada masa itu. Cara menghormati, berjabat tangan, memberi salam dan sebagainya mengikut etika formal kolonial dalam urusan dengan mereka. Kini, pada zaman sekarang, zaman pasca kolonial moden, itu zaman moden telah mengekalkan kita dengan etika dan peradaban tradisional dan bercampur. Variasi ini ditambah bukan sahaja hasil tinggalan kolonial, tetapi dikembang luas dengan globalisasi teknologi ICT. Adat, etika, etos dan etiket kita telah bercampur baur sehingga mengubah identiti dan jati diri kita dalam keadaan suasana, tindakan dan tingkah laku yang berbeza-beza. Oleh kerana itulah, kita sebagai generasi yang hidup dalam era globalisasi ICT perlu menghayati makna etika dan peradaban yang telah diacuankan dalam negara kita sejak sekian lama. Mempelajari, menguasai dan menghayatinya adalah perlu supaya kita akan tetap mempunyai identiti dan jati diri Malaysia walau di mana sekalipun kita berada. Sarjana sosiologi bernama C. Wright Mills telah mengemukakan idea beliau untuk memahami masyarakat melalui konsep imajinasi sosiologikal, iaitu penelitian berdasarkan 3 komponen penting, iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi. Mari kita lihat bagaimana alat analisis ini digunakan dalam konteks menghayati etika dan peradaban acuan Malaysia. Dalam konteks ilmu sosiologi, sejarah ialah himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang sering berkait melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Meneliti sejarah ialah dengan melihat kembali asal-usul kita di negara ini. Adakah kita berasal atau kita sebahagian daripada proses migrasi dalam wilayah alam Melayu atau migrasi dari peradaban Cina, India, Arab, Eropah dan sebagainya? Bagaimana negara kita ini, bagaimana negara ini dibentuk menjadi sebuah negara? Struktur sosial dari segi bahasa ialah sistem sosial, manakala dari segi sosiologi ialah hubungan yang dibina dan terjalin dalam bentuk sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Kita tentulah mempunyai tahap penghayatan berbeza-beza mengenai etika dan peradaban di Malaysia berdasarkan struktur sosial kita. Struktur sosial ini melibatkan komuniti dan sistem sekeliling, sama ada tak formal ataupun formal, di mana kita tinggal, kita dibesarkan, kita bersekolah dan di mana kita bekerja. Memahami lapisan-lapisan struktur sosial kita akan membolehkan kita menghayati etika dan peradaban kita telah terbina dan berlangsung di dalam negara kita. Biografi dari segi bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari segi sosiologi, biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti, dalam masyarakat dan sebaliknya.
Ia juga boleh mencorakkan struktur sosial dan proses sejarah. Memahami bagaimana biografi terbentuk oleh sejarah dan sistem sosial di negara kita akan membolehkan kita mengenali siapa diri kita sekarang dan biografi orang yang penting bagi negara kita. Bagaimana kita nak menghayati biografi diri kita? Macam mana? Okay? Sejak kita lahir, kita menghayati biografi kita. Sejak kita lahir sampai sekarang, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana diri kita terbentuk hasil daripada sejarah diri kita dan struktur sosial yang membentuk diri kita. Etika dan peradaban Malaysia terbina di atas etika dan peradaban biografi rakyat negara ini yang teracuan sekian lama. Anda boleh meneliti dan membaca dan membincangkan mengenai bapa kemerdekaan kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Kalau ada masa, boleh baca riwayat dia. Individu, keluarga dan komuniti adalah struktur sosial asas sesebuah masyarakat. Kita boleh meneliti etika yang telah terbina dalam diri kita, etika dalam keluarga kita, dan etika dalam komuniti, iaitu tempat tinggal, tempat belajar dan tempat kerja kita. Apakah etika yang baik? Apakah etika yang tidak baik? Individu, keluarga dan komuniti yang beretika sudah pasti mewarnai peradaban Malaysia yang baik. Etika yang tidak baik perlu ditolak oleh masyarakat kerana ia akan memusnahkan peradaban kita dalam jangka masa yang panjang. Biografi negara kita akhirnya akan dilihat berdasarkan faktor masyarakat, negara dan pasaran. Biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan membentuk dan meletakkan negara dalam kedudukan yang baik serta dihormati. Bagus sesebuah negara adalah kerana keadaan masyarakatnya yang mempunyai peradaban yang tinggi, yang mencorak pemerintahan dan kehidupan yang hebat sekarang untuk masa depan. Biografi negara yang baik akan membolehkan hal perekonomian melibatkan pasaran berkembang pesat. Hal ini kita boleh teliti, difikir dan dibincangkan bersama. Dengan ini, tamatlah topik 1 kita untuk kali ini.